Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera diucapkan kepada semua warga Maya pada hari ini dan juga yang dikasihi. Hari ini kita berjumpa dalam siri ulang kaji sejarah berfokus SPM Petaling Utama. Saya, Cikgu Nik Muhammad Izani dari Sekolah Menengah Kebahasaan Tropicana akan berkongsi dengan anak-anak semua bagi persediaan macam mana nak hadapi peperiksaan SPM yang tak lama lagi. Untuk makluman semua, program USB pertama ini merupakan usaha sama Jurulatih Utama Daerah Bantal Pelajaran Sejarah dengan Unit Sains Sosial Sektor Pembelajaran PPD Petaling Utama yang diterajui oleh Puan Norin Betty Zakaria selaku Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pengetua saya iaitu Puan Noliza binti Zakaria kerana memberi ruang dan juga peluang kepada saya untuk berkongsikan ilmu ini dengan pelajar-pelajar. Kerana apa? Perkongsian ini insya-Allah dia akan memberi manfaat kepada anda semua. Tanpa membuang masa, ayuh kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita bermula, trademark cikgu, apa dia? Kereta rosak, cari mekanik. Tak tahu sejarah, carilah cikgu Nik. Jadi hari ini, tajuk yang saya pilih adalah dari tingkatan 4, bab 5. Apa dia? Iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara elemen yang ada dalam ni nanti adalah faktor, ciri dan juga kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi inilah yang akan cikgu kongsikan dengan anda semua pada hari ini. Kerana apa? Kerana bila kita lihat saja kepada Persekutuan Tanah Melayu, kita kena tahu 3 perkara tersebut. Dan 3 perkara itu akan sentiasa diulangi persoalan tersebut. Kerana apa? Dia merupakan elemen yang penting dalam bab 5. Jadi, tanpa buang masa kita lihat kepada slide yang pertama iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Bila kita cakap faktor saja, okey, kemungkinan soalan yang boleh tanya kepada anda, apakah faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Jadi jawapannya untuk faktor ini ada 3. Apa dia 3 tu? 3 tu yang pertamanya ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union ataupun MANU lah, nak senang cerita. Okey, walaupun MANU ni selalu kalah, tak ada masalah. Itu tak ada kaitan dengan kita. Kita nak bincangkan berkaitan dengan Malayan Union. Yang keduanya ialah cadangan daripada Raja-Raja Melayu serta parti politik UMNO. Yang ketiga, sokongan daripada pentadbir British. Jadi, 3 faktor itu menyebabkan tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, pelajar mesti nak tahu kan, cikgu takkan nak cerita tu je cikgu, tak ada huraian ke? Ada. Jangan bimbang, benda ini dah settle semua. Jadi, kamu dapat soalan, bagi fakta, bagi huraian, dapat markah. Cantik markah ya. Okey, jadi jom kita tengok sedikit berkaitan dengan faktor yang pertama iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Kenapa dia cakap orang Melayu ini menentang Malayan Union? Okey, kat sini kita dapat lihat berbagai generasi daripada rakyat biasa sampailah ke raja, mereka memang menentang sekeras-kerasnya pelaksanaan Malayan Union. Dan ini dapat dibuktikan apabila ahli parlimen daripada British sendiri sampai di Tanah Melayu, dia nampak bantahan besar-besaran bawa spanduk, kami bantah. Kerana pelaksanaan Malayan Union ini akan memberi kesan yang buruk kepada Tanah Melayu dan juga orang Melayu khususnya. Itu yang pertama. Jadi senang saja kan faktor dia. Penentangan macam mana? Penentangan dibuat oleh siapa? Oleh raja, rakyat biasa, ahli politik, cendekiawan, semualah kata. Okey, sebab apa mereka menentang pelaksanaan Malayan Union. Yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu. Bila kita nampak penentangan berkaitan dengan Malayan Union, Raja-Raja Melayu pun bagilah cadangan. Apa kata kita cari alternatif yang lain untuk menggantikan pelaksanaan Malayan Union. Jadi, bila ada perjumpaan antara raja dan juga ahli politik serta wakil daripada pihak British, maka adalah cadangan-cadangannya. Mesti tak fikirkan, cikgu, cadangan apa cikgu? Apa yang dia bincang cikgu? Ni, main nak cerita. Ada cerita dia. Okey, dalam ni, antara yang diminta oleh Raja-Raja Melayu ni, antaranya ialah persekutuan yang mana bertaraf naungan. Kita tak nak jajahan. Kita nak apa? Naungan. Bukannya jajahan. Yang keduanya, kalau bolehlah, jawatan gubernur tu ditukarkan dengan Pesuruhjaya tinggi British. Yang ketiga, raja ni kalau boleh, raja ada kuasa dalam perundangan. Raja berkuasa dalam perundangan serta nama negeri-negeri Melayu tu ada balik. Sebab apa? Sebab sebelum ni orang bangkit menentang kerana apa? Perkataan tu dah tiada.
Dia nak wujudkan bangsa Malayan Union. Macam cikgu pun marah juga, Melayu kan. Sebab apa? Sebab cikgu bukan peminat Melayu. Jangan marah Ini hanya gurauan sahaja. Okey, yang last sekali kita lihat pula sokongan pentadbir British. Nak katanya mereka ni menyokong pelaksanaan ataupun penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni sebab apa? Antara sebabnya dia nampak bila Malayan Union ditentang sekeras-kerasnya, kita perlu ada satu yang baru. Jadi dengan perbincangan yang dibuat, pegawai-pegawai pentadbir British nampak, oi, ini bagus. Kenapa? Dia boleh beri apa? Wujudkan keamanan, satu. Yang keduanya, kestabilan serta kemajuan ekonomi kepada tanah Melayu pada masa itu. Jadi sebab itulah mereka menyokong pelaksanaan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapa sokong? Cakap saja nama kan, tapi tak tahu siapa. Antaranya lah yang popular kat sini ialah Sir Edward Gen dan juga Malcolm McDonald. Dapat ingat dua nama tu pun dah baik punya. Sebab apa? Kita nak jadikan dia sebagai contoh. Okey? Itu bagi faktor. Jadi ingat balik 3 faktor yang menyebabkan tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu. Apa dia? Apa dia? Okey, satunya ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dan yang ketiga adalah sokongan daripada siapa? Pentadbir British sendiri. Macam mana? Kacang tak? Okey, kita teruskan pula kepada yang seterusnya. Kita dah tengok faktor, sekarang ni kita nak tengok ciri-ciri dia. Tapi sebelum start ciri tu, kita tarik nafas dulu. Lepas, okey, tenang-tenang saja. Santai di posisi, jangan bergerak. Anda masih lagi bersama dengan cikgu. Cakap apa? Putih-putih melati, merah-merah delima. Sudah lama anda menanti. Hari ini cikgu Nik menjema. Jarang-jarang ni nak menjema ni. Okey. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Untuk ciri-ciri ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ciri. Apa dia? Yang pertamanya adalah ciri dari segi pentadbiran. Yang keduanya dari ciri kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, perundangan. Dan yang keempat adalah kewarganegaraan. Jadinya, dalam pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu, cirinya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Apa dia? Satu ialah pentadbiran. Keduanya ialah kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, perundangan. Yang keempat ialah kewarganegaraan. Jadi, 4 itu merupakan ciri yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi boleh tak kalau cikgu sekadar bagi tahu macam tu je? Ke kamu nak cikgu share sikit apa huraian dia? Apa dia? Nak share? Tak ada masalah lah, cikgu kongsilah. Sebab kalau cikgu hanya bagi fakta saja, takut nanti kamu ni terpinga-pinga. Umpama cikgu bawa kamu pergi ke laut, tapi cikgu tak bagi pendayung, hanyut hilang ke mana. Jadi dalam ini kita akan lihat huraian bagi ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa ciri dia? Okey, yang pertama dalam pentadbiran, apa yang ada ialah persekutuan ni dia dibentuk hasil gabungan 11 buah negeri Melayu. Satu je yang kita asingkan, iaitu Singapura tak masuk. Yang keduanya ialah dalam Persekutuan Tanah Melayu ini dia akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Dan Pesuruhjaya Tinggi British ni dalam pentadbiran dia akan dibantu oleh 2 majlis. Majlis apa? Satunya ialah Majlis Mesyuarat Persekutuan dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Itu bagi ciri. Yang seterusnya kita lihat pula kuasa Raja-Raja Melayu. Macam mana pula kedudukan Raja-Raja Melayu bila dilaksanakan Persekutuan Tanah Melayu? Okey. Untuk Raja-Raja Melayu ni, bila dah dilaksanakan Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja dah ada majlis dah. Maksudnya dia dah ada kuasa dia. Macam mana? Ditubuhkan majlis Raja-Raja. Kalau sebelum ni Raja nak bersuara tak boleh. Tapi kalau macam Henny Zakri cakap ku bersuara, tak ada masalah. Tapi Raja-Raja tak boleh nak bersuara semasa pelaksanaan Malayan Union. Hanya dijadikan sebagai boneka sahaja. Jadi kat sini bila pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu, Majlis Raja-Raja mula ditubuhkan dan dia Raja-Raja ini boleh bersuara terhadap isu-isu ataupun bidang kuasa yang tertentu. Yang seterusnya, bagi peringkat negeri pula, sekiranya mereka telah bahaskan rang undang-undang, nak sahkan undang-undang tersebut, perlulah mendapat pengesahan daripada Sultan negeri itu sendiri. Jangan buat pandai ya. Maksudnya, raja ni, bila dia dah ada kuasa balik, dia boleh berkuasa terhadap negeri mereka sendiri. Okey, yang seterusnya, macam mana pula ciri dari segi perundangan? Untuk perundangan ini ialah, Majlis Perundangan akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan segala undang-undang yang dirancang, maksudnya mereka dah bahas dah bincang dah. Tetapi bila mereka nak laksanakan undang-undang tersebut, mereka perlulah mendapat perkenan daripada Raja-Raja Melayu.
Maksudnya dari segi perundangan, raja tu dah ada kuasa dia. Okey, yang last sekali, kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kan kalau kamu ingat lagi dalam Malaya Union kita bantah sekeras-kerasnya jus soli. Tapi kalau order jus tembikai nak pula kan. Jadi untuk kewarganegaraan pada masa ini bila dilaksanakan apa nama cakap Persekutuan Tanah Melayu 1948 raja serta British sahaja. Jadi dalam kewarganegaraan untuk kita menjadi warga negara dia ada dua. Satunya dengan cara kuat kuasa undang-undang, satu lagi ialah dengan cara pendaftaran. Kuat kuasa undang-undang tu seperti yang cikgu cakap tadi. Kepada siapa? Kepada rakyat raja serta rakyat British. Siapa itu rakyat raja? Rakyat raja ni masyarakat ataupun orang Melayu atau orang asli yang ada sultan. Yang seterusnya ialah rakyat British adalah mereka yang lahir di negara-negara jajahan. Itu merupakan kategori rakyat. Seterusnya, bagi kewarganegaraan secara pendaftaran pula, kalaulah dia nak memohon untuk menjadi warga negara, mestilah dia ada 15 tahun di Persekutuan Tanah Melayu ataupun bermaustatin kat sana, barulah mereka boleh minta untuk jadi warga negara. Itu pun 15 daripada 20 tahun. Kalau tak ada, mereka tak dapatlah nak jadi warga negara. Jadi itulah dia 4 ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Boleh ulang balik tak? Sama-sama kita ulang balik tak? Apa dia ciri-ciri dia? Okey, boleh ulang balik? Bukan ulang balik tak? Cuma kamu cakap balik, sama-sama cakaplah. Walaupun kita ni jauh tapi sebenarnya kita dekat. Okey, sebab apa? Sentiasa ada di hati kamu. Okey, jadi ciri-ciri kita ulang balik. Ciri yang pertama ialah dari segi pentadbiran, yang keduanya ialah dari segi kuasa raja-raja Melayu, yang ketiga perundangan, serta yang keempat adalah kewarganegaraan. Dah settle yang ciri. Senang kan? Senang tak? Kejap je pejancelik dah pergi nak sampai penghujung dah pun kita ni. Jadi untuk yang seterusnya cikgu akan kongsikan anda berkaitan dengan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, bila dalam kesan ni kita perlu lihat apa kesan-kesan dia selepas tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu ini. Antara kesannya adalah berkaitan dengan kembalinya kedudukan raja-raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruang kewarganegaraan serta mewujudkan kerjasama kaum. Maksudnya kesan kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ada berapa? 4. Iaitu, ulang balik, nak senang ingat, raja-raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, kewarganegaraan serta kerjasama kaum. 4 itu sahaja. 4 itu sahaja, jangan lebih-lebih. Okey. Jadi kita lihat sedikit penerangan dia. Cikgu tahu sebab kamu semua ni cakap kalau boleh cikgu suaplah kami cikgu. Kami suap. Dah. Jadi cikgu akan suap satu persatu. Okey, untuk ciri ni ataupun kesan dia ni mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu ni, kita dapat lihat yang mana kuasa raja-raja Melayu itu telah dikembalikan semula. Kalau sebelum ini mereka hanya dijadikan sebagai boneka sahaja, dikontrol oleh pihak British. Tetapi dengan tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu ini, kedudukan mereka, martabat mereka diangkat kembali. Jadi kat sini, macam mana kedudukan mereka diangkat adalah melalui majlis raja-raja. Dalam majlis raja-raja tu dia akan ada ketua mereka. Siapa? Salah seorang daripada raja mereka. Ahli dia berapa orang? Ada 9 orang raja Melayu dalam tu. Okey. Yang seterusnya pula, kita akan lihat dari segi kedudukan istimewa orang Melayu. Adakah mereka ini terbela? Okey, sebab apa? Takutnya pelaksanaan Malaya Union. Sebab apa? Takut hilang hak istimewa. Tapi dengan pelaksanaan Persekutuan Tanah Melayu ini, kedudukan istimewa orang Melayu telah pun diiktiraf oleh kaum-kaum yang lain. Kenapa mereka iktiraf? Kerana kepentingan kaum-kaum lain juga turut dipelihara. Kita bukan bedah semua tak. Maksudnya orang bukan Melayu iktiraf kedudukan istimewa orang Melayu, dan orang Melayu ni kita jaga kepentingan sah kaum-kaum lain. Sebab apa? Setiap orang itu ada hak dia. Macam kita lah, hendak disayangi, kita perlu menyayangi orang lain. Mesti ada cara, cikgu ni, macam-macam cara dia. Okey, yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Bila kita buka ruang kewarganegaraan ni, maksudnya bukan Melayu pada masa itu boleh menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Jangan pula kamu letak warga negara Malaysia. Sebab apa? Malaysia tak ada lagi masa tu, okey? Malaysia tak ada lagi pada masa itu. Yang seterusnya, orang Melayu ini diiktiraf sebagai penduduk asal dan diberikan kedudukan istimewa. Okey. Yang last sekali, kesan yang terakhir sekali, mewujudkan kerjasama kaum. Bila ada Melayu, Cina, India, maksudnya semua kaum ni dapat bekerjasama.
Bila kita bekerjasama, kita dapat bangunkan negara kita. Jadi kat sini, dengan adanya kepelbagaian kaum ini, kita dapat mewujudkan perpaduan antara kaum. Dan perpaduan tersebut membawa kepada kerjasama antara kaum, atau ringkasan dia CLC, yang mana segala rancangan dibuat dalam CLC dan dia juga merupakan perintis kepada terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan juga untuk mencapai kemerdekaan. Itu bagi kesan. Ingat, kesan ada 4. Okey, apa dia? Cuba ulang balik. Satunya, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruang kewarganegaraan serta mewujudkan kerjasama kaum. Jadi itu antara yang kita nak bincang. Tapi jangan bimbang, cikgu ada bonus untuk kamu. Sebab apa? Biasa cikgu cakap, cikgu, kebat-kebat ni macam mana cikgu? Takkan cikgu nak bagi berkaitan dengan fakta saja. Tak ada ke cikgu? Hari ni abang payung. Jangan bimbang, kita payung kau-kau punya. Jadi kat sini cikgu bagi satu contoh soalan kebat. Soalan dia berbunyi begini. Mengapakah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat diterima oleh semua rakyat Tanah Melayu? Kenapa? Okey, soalan dia, mengapakah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dapat diterima oleh semua rakyat Tanah Melayu? Okey, jadi antara contoh jawapan yang disediakan kepada kamu ialah status Raja-Raja Melayu dikembalikan. Kenapa diterima? Sebab dia status dikembalikan balik. Status siapa? Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey, contoh jawapan yang kedua, kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf. Kat sana kita nampak kedudukan orang Melayu tu dia diiktiraf. Kat situ markah yang kamu dapat. Yang ketiganya, contoh jawapannya lagi ialah kepentingan sah kaum lain juga turut dipelihara. Yang keempat, kaum bukan Melayu mendapat peluang kewarganegaraan. Contoh jawapan yang kelima, kedudukan tanah Melayu bertaraf negeri bukan lagi tanah jajahan. Yang keenam, membuka ruang ke arah perpaduan. Contoh yang ketujuh, menjamin kestabilan. Dan yang ke-8, menjamin kemakmuran tanah Melayu. Jadi cikgu bagi gambaran kepada kamu macam mana kita nak jawab soalan kebat yang sesuai dengan keadaan. Bila kita cakap kenapa orang terima, sebab apa? Semua rakyat mendapat manfaat dia. Okey, jadi cikgu rasa dah sampai penghujung dah ni sebenarnya. Dah hujung-hujung dah. Masa pun dah nak habis dah. Biasalah, bila saat-saat indah tu ramai yang cemburu. Bila dalam kepahitan ramai yang akan okey, teruskan. Jadi sebelum kita berakhir, cikgu harap anda akan teruskan bersama-sama dengan kami semua ni. Bukan cikgu saja, tapi rakan-rakan cikgu yang lain juga, untuk mendapatkan olahan-olahan, perkongsian-perkongsian yang menarik daripada kami. Jadi jangan lupa, jumpa lagi lain masa dan juga lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.